أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أذكركم وأذكر نفسي بإخلاص النية لله تعالى ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah bertemu kembali kita di bulan ini. Insya-Allah kita sama-sama membahaskan kitab Mukhtasar Syu'abil Iman, kitab yang sebuah karya Al-Syeikh Abil Qasim Umar bin Abdul Aziz Al-Qazwini Al-Syafi'i, yang ia merupakan satu summary, satu ringkasan bagi kitab Syu'abil Iman, yang ia adalah karya Al-Imam Al-Hafidhu Al-Baihaqi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Kalau pada pertemuan kita pada minggu yang sebelum ini, pada bulan yang sebelum ini, kita membahaskan tentang syu'bah yang kelima, dan insya-Allah ataupun cabang iman yang kelima. Maka insya-Allah pada malam ini kita masuk pada syu'bah yang keenam. Kita bacakan matan kitab ini. Seterusnya kita membahaskan isu-isu yang terkandung di dalamnya, insya-Allah tabaraka wa ta'ala. Maka kata pengarang kitab rahimahullah, as-sadisu al-imanu biyaumil akhiri, liqaulillahi ta'ala qatilul ladhina la yu'minuna billahi wa la bil yaumil akhir. Qala al-Halimiyyu ومعناه التصديق بأن لأيام الدنيا آخرة وأنها منقضية، وهذا العالم منقض يوما ما، ففي الاعتراف بانتفائه اعتراف بابتدائه، إذ القديم لا يفنى ولا يتغير. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه والذي نفس محمد بيده ليقومن الساعة وقد نشر رجلان ثوبهما بينهما ولا يتبايعانه ولا يطويانه ولا تقومن الساعة وهو بليت حوضه ولا يسقيه ولا تقومن الساعة وقد انصرف الرجل بلبن لقحته من تحتها وقد رفع أكلته إلى فيه لا يطعمها. الحديث. Maka hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sidang penonton, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pertemuan ini kita membahaskan tentang cabang iman yang keenam. Di antara cabang iman yang ia adalah perkara yang wajib kita meyakini tentangnya, iaitu kita meyakini tentang adanya
hari akhirat. Biyaumil akhir, yakni adanya hari akhirat. Dan pengarang kitab mendatangkan dalil tentang adanya pengarang kitab, tentang adanya hari akhirat. Maka didatangkan surah At-Taubah ayat yang ke-29. Ayat yang ke-29. Di awalnya, hadirin muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, apakah yang dimaksudkannya dengan yaumul akhir? Dengan hari akhirat. Kita wajib beriman dengan adanya hari akhirat. Dan ini antara perkara yang dikhabarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita juga meyakini tentang adanya kiamat. Kita beriman sebagaimana kita meyakini adanya hari kiamat, kita meyakini adanya hari akhirat. Maka hari kiamat dan hari akhirat itu satu makna sahaja. Apakah makna qiyamah? Kata ulama, al-qiyamatu, hari kiamat itu, ia rujuk kepada atau ia bermula seawal manusia keluar daripada kubur-kubur mereka. Sehinggalah ahli syurga masuk di dalam syurga dan ahli neraka masuk dalam neraka. Ini maknanya hari kiamat. Maka pendapat yang memberi makna ini, yang mengatakan bilakah bermulanya kiamat, kiamat itu dikira awal permulaannya dengan keluarnya orang-orang yang meninggal daripada kubur mereka. Bila mereka dibangkitkan daripada kubur, sehinggalah ahli syurga masuk ke dalam syurga dan ahli neraka masuk ke dalam neraka. Maka pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama kita. Ini pendapat sebahagian daripada guru saya, kata ini pendapat yang mu'tamad. Pendapat yang mu'tamad, hari kiamat itu ialah hari yang bermula apabila manusia keluar daripada kubur-kubur mereka, sehinggalah ahli syurga masuk ke dalam syurga, ahli neraka masuk ke dalam neraka. Ini pendapat yang mu'tamad di sisi sebahagian ulama. Maka bermula, dengan erti kata lain, kiamat itu bermula daripada tiupan sangkakala yang kedua. Tiupan sangkakala yang kedua, barulah bermulanya kiamat. Tetapi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini ada sebahagian ulama, mereka mengatakan bermulanya hari kiamat itu iaitu bermula daripada nafkhatul ula, daripada tiupan sangkakala yang pertama lagi, apabila berlaku sa'qah, berlaku apa kita kata mati yang terkejut pada waktu itu. Maka di waktu ini bahagian ulama kata inilah kiamat. Jadi kiamat ini bilakah bermulanya ini, ada sebahagian ulama mereka kata bermula daripada tiupan sangkakala yang pertama, ketika ketika berlaku sa'qah, berlaku pingsan ataupun mati yang terkejut pada waktu ini, ketika, dan ia berlaku kepada golongan-golongan kufar pada ketika ini, kerana orang mukminun mereka meninggal dunia sebelum itu lagi. Maka ketika ini bermulanya kiamat, kata para ulama. Dan sebahagian ulama yang lain kata bukan daripada nafkhatul ula, bukan daripada tiupan sangkakala yang pertama yang ditiup oleh malaikat Israfil, tetapi
berlaku kiamat itu bermula apabila keluar manusia itu daripada kubur-kubur mereka, sehinggalah penghuni syurga, ahli syurga masuk di dalam syurga, dan sehinggalah ahli neraka masuk ke dalam neraka. Dan tentang kiamat ini, orang dari sudut hukum wajib kita meyakini tentang adanya kiamat, adanya hari akhirat. Ada sebahagian ulama mengatakan bahawa akhirat itu satu erti dengan kiamat. Hanya sahaja hari akhirat itu lebih luas lagi, lebih umum lagi, lebih am lagi berbanding dengan kiamat. Kerana hatta perkara-perkara yang berlaku di dalam syurga yang tanpa penghujung itu rujuk kepada makna akhirat. Dan juga azab yang berterusan yang berlaku kepada orang kafir di dalam neraka itu diitlakkan padanya dengan hari akhirat. Jadi sama ertilah kalau kiranya hari akhirat itu dengan hari kiamat. Hanya sahaja hari kiamat itu, kata ulama, bermula ia daripada manusia keluar daripada kubur-kubur mereka, sehinggalah ahli syurga masuk dalam syurga, ahli neraka masuk dalam neraka. Takat itu. Maka akhirat lebih luas lagi, hatta benda yang berlaku setelah itu sehinggalah tidak ada penghujungnya, tidak ada kesudahannya itu yang berlaku dalam syurga dan neraka, itu diitlakkan ke atasnya dengan nama akhirat. So ala kulli hal, dua-dua datang dengan makna yang sama, dan kita gunakan dua-dua kalimah ini juga atas makna yang sama. Apabila kita kata wajib bagi setiap orang mukallaf meyakini tentang hari kiamat, hendaklah kita tahu juga bahawa hari kiamat ini ramai, khususnya mereka di awal datangnya Rasulullah, apabila Nabi memulakan dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ini banyak orang mengingkari akan adanya hari kebangkitan dan juga hisab, al-ba'tsu wal hisab. Mereka tak percaya adanya hari akhirat, adanya hari kiamat. Mereka mengejek-ejek baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka mendustakan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan orang yang mengingkari akan adanya hari kiamat itu kafir. Kerana ia salah satu daripada perkara-perkara yang besar di dalam iman. Dan pengarang kitab, di dalam kitab ini telah datangkan satu ayat yang menunjukkan tentang iman kepada hari akhirat ataupun hari kiamat. Qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir. Cuma sebenarnya ayat ini ada titimmatul ayat. Ada ayat yang lebih lengkap lagi di hadapan yang tak ada disebut di sini. وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ. Sehinggalah ke akhir ayat. Maka ia merujuk kepada haram ke atas. Ketika ini rujuk kepada hukum hakam. Haram di awalnya ke atas orang muslimin ini memerangi. Berperang. Ini kisah yang di awalnya. Kerana berperang pada ketika itu satu keadaan dia jadi hukumnya fardu kifayah, satu keadaan yang lain dia jadi fardu ain. Dan nanti akan kita sentuh tajuk tentang qital ataupun jihad ini di dalam syu'batul iman yang akan datang nanti. Cuma yang kita ingin ketengahkan dekat sini bahawa beriman dengan hari kiamat ini perkara yang maklum daripada agama. Tanya orang alim, orang jahil tahu tentangnya. Maka kalau ada orang yang dia mengingkari adanya kiamat, maka dia mendustakan agama. Artinya orang ini dia jadi kafir. Orangnya tak percaya adanya hidup setelah kematian, tak percaya tentang adanya hisab, tak percaya tentang adanya hari akhirat, maka orang ini dia kafir.
Adapun berbeza di sini di satu keadaan di mana kalau ada katakan ada orang dia tak pernah dengar orang muslimin meyakini perkara ini. Dia tak pernah dengar kerana mempercayai tentang ada hari akhirat ini dia perkara yang datang dalam Al-Quran dan hadis yang ia berdasarkan naqal, nukilan yang dinukilkan kepada seseorang. Kalau tak sampai kepadanya perkhabaran ini, misal contoh dia tak pernah dengar ini dari seumur hidup dia tak pernah dengar ini, maka kaedah di sini kaedah kata ulama tidak kufur, tak keluar daripada Islam, tapi orang yang macam ini kita wajib mengajarkan dia. Kita ajar dia bahawa adanya hari kiamat. Maka kalau orang itu dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, tetapi kadang-kadang dia tak terlintas dalam hatinya ada hari kiamat. Dia tak pernah dengar pula ada hari kiamat. Dan kalau ada orang Muslim yang kata ada hari kiamat, dia tidak teragak-agak tentangnya, maka orang ini tak jatuh dalam kekufuran. Kita wajib mengajarkan dia kerana kita tak hukumkan dia jatuh dalam kekufuran. Kerana dia tak dengar ini, tak dengar perkara ini. Kerana perkara ini wajib kita meyakininya berdasarkan naqal. Berdasarkan perkhabaran daripada Al-Quran dan juga hadis. Kalau tak sampai ini kepada seseorang, dia tinggal, katakan dia tinggal di satu tempat jauh dari ulama, tinggal di pulau, tidak ulama datang ke tempat dia dan tidak dia datang ke tempat ulama. Jadi tak sampai dia tentang perkara ini, kata ulama, dia tak jatuh di dalam kekufuran. Tapi kita ingatkan di sini bahawa perkara ini maklum minad dinu bid darurah. Perkara ini diketahui secara daruri, maknanya orang alim dan orang jahil tahu tentangnya, dan dia salah satu daripada rukun iman yang 6. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, Al-Qazwini dia telah datangkan kata-kata seorang alim yang ia Al-Halimi, seorang daripada kalangan ashabul wujuh. Dia kata makna beriman dengan hari kiamat itu, dia kata maknahu tasdiq, kita percaya bi anna li ayyamid dunya akhirah. Dunia ini ada waktu tempoh dia akan berakhir. Alam yang kita tinggal ini, alam apa maknanya? Semua selain daripada Allah itu disebut dia dengan alam. Alam dan segala komponen-komponen yang ada di dalam alam ini akan binasa. Melainkan beberapa perkara daripada alam yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak binasa. Selain daripada apa yang dikecualikan oleh Allah Ta'ala, yang lain semuanya binasa. Maka alam itu semuanya binasa. Adapun ada beberapa perkara yang Allah mengkehendaki ianya tidak binasa. Misal contoh, syurga itu kekal, neraka itu kekal. Allah Ta'ala telah mengkhususkan alam ini, Allah Ta'ala mengkhususkan alam ini dengan kebinasaan, melainkan beberapa perkara yang dikecualikan oleh syarak. Kalau ada pun firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, kadang kita selalu dengar firman Allah Ta'ala, kullu man 'alaiha fan. Kullu man 'alaiha fan. Setiap apa yang ada di atas dunia ini binasa. Di sini bukan maknanya semua makhluk-makhluk tu akan binasa. Tidak. Bukan maknanya semua makhluk-makhluk tu akan binasa. Kerana ada sebahagian perkara binasa dan ada beberapa perkara Allah mengkehendaki akan kekal dia, tidak binasa. Misal contoh, syurga dan neraka. Syurga dan neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala khususkan dia dengan kekekalan.
dia kekal. Syurga itu kekal, neraka itu kekal. Ini perkara-perkara yang tidak binasa. Juga yang tidak binasa, arash. Allah Ta'ala mengkehendaki arash itu tidak binasa. Juga yang tidak binasa, hamalatul arash, malaikat yang memikul arash. Ada 4 malaikat yang sangat besar memikul arash. Malaikat-malaikat ini Allah mengkehendaki tidak binasa. Arash nanti di hari kiamat dipikul oleh 8 malaikat. Di dunia dipikul oleh 4 malaikat. Di hari kiamat nanti dipikul oleh 8 malaikat. Dan juga di antara yang tidak dibinasakan, iaitu roh-roh manusia. Jasad binasalah. Tapi roh-roh manusia ini kekal. Allah mengkhususkan roh-roh ini dengan kekekalan. Roh-roh manusia ini tidak binasa, kekal. Hatta kalau sekiranya jasad seseorang itu bila dikuburkan di dalam kubur dia, jasad tu lama-kelamaan reput dan akhirnya binasa dan rosak, maka walaupun sudah tidak ada lagi jasad, roh tetap juga ada, kekal. Dan nanti bila nak dibangkitkan manusia keseluruhannya di hari kiamat, maka ketika ini bila dikembalikan jasad kepada roh, maka ketika dikembalikan jasad, maka roh juga akan dikembalikan kepada jasad pada ketika ini. Maka nanti hari hisab nanti, bila nak berlaku hisab, masa ditunjukkan segala amalan-amalan manusia yang baik dan yang buruk nanti di hari kiamat, di padang mahsyar, maka mereka ini dihisab dengan jasad dan juga roh. Bukan hanya roh, bahkan jasad dan juga roh. Dan roh ini dia masuk ke dalam syurga berdasarkan keadaan-keadaan roh. Syurga macam yang kita sebut tadi kekal, neraka itu kekal, roh-roh itu kekal, tidak ada permulaan baginya. Tetapi walaupun kalau kita tengoklah perkara-perkara ini ada permulaan baginya. Ada permulaan baginya. Tapi Allah Ta'ala mengkehendaki tidak ada pengakhiran baginya. Kenapa hadirin muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah? Kata ulama tauhid, perkara yang ada ni kita boleh bahagikan kepada 3 perkara. Pertama, azaliyun abadi. Benda tu azali dan abadi. Kedua, azali tapi tak abadi. Dan yang ketiga, tidak azali dan tidak abadi. Pertama, dia azali, dia juga abadi. Azaliyun abadi. Itu pertama. Yang kedua, dia abadi, tidak azali. Yang ketiga, dia azali, dia tidak abadi. Saya sebutkan di sini apabila kita sebut azali, maknanya tidak ada permulaan baginya. Itu makna azali. Bila kita sebut abadi, maknanya tidak ada kesudahan baginya. Sesuatu yang ada di dunia ini, hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ada yang ia masuk dalam kategori pertama, iaitu perkara yang dia azali dan abadi. Maknanya ada baginya permulaan, seterusnya ada baginya kesudahan. Tidak ada baginya azaliyun abadi, maknanya tidak ada baginya permulaan dan tidak ada baginya kesudahan. Maka apakah dia perkara yang tidak ada baginya permulaan dan tidak ada baginya kesudahan? Kata ulama, itu adalah Allah. Allah Ta'ala sahaja, tidak ada permulaan baginya dan tidak ada pengakhiran baginya. Siapa yang mengatakan Allah Ta'ala itu ada permulaan baginya, itu dia telah jatuh dalam kekufuran. Dan tak boleh seseorang itu dia kata ada selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang dia azali, tidak ada permulaan baginya. Benda ini tak ada. Kalau ada orang dakwa
ada benda yang azali, tidak ada permulaan baginya, ini adalah kekufuran. Dia telah mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Allah sahaja yang tidak ada permulaan baginya. Mendakwa ada sesuatu selain Allah, tiada permulaan baginya, itu kesesatan. Mengatakan Allah Ta'ala, mengatakan ada yang azali selain Allah Ta'ala, itu adalah kesesatan. Sebab itulah orang yang kata sekiranya kalau ada orang kata di sana ada yang azali selain Allah, ada perkara yang tidak ada permulaan baginya, maka ulama tidak ada khilaf tentang kekufuran orang tersebut. Maknanya orang itu kafir dengan pendapat seluruh ulama-ulama. Sebab itulah golongan falsafah yang meyakini i'tiqad yang dungu, bodoh, mereka kata alam ini qadim, azali, alam ini tidak ada permulaan baginya. Maka golongan macam Aristotle, Plato dan Socrates dan seumpama mereka ini yang bawa idea yang macam ini, yang kata alam ini azali, tidak ada permulaan baginya, maka ini adalah golongan yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada azali, sifat keazalian itu hanya kita sifatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun golongan falsafah, mereka kata apa? Mereka kata Allah itu ada. Kemudian mereka kata alam itu juga ada. Maka adanya Allah Ta'ala itu menuntut adanya alam. Maka alam itu di sisi mereka tidak diciptakan oleh Allah. Adanya Allah, maka adanya alam tanpa Allah Ta'ala menciptakan alam. Dan ini adalah kekufuran. Kerana Allah Ta'ala berfirman, Allahu yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Allah mencipta apa yang Allah mengkehendakinya dan Allah Ta'ala buat dengan pilihannya. Bukan dia ada dengan sendirinya. Kemudian, ada di sana perkara yang abadi tapi dia tidak azali. Maknanya dia ada permulaan baginya, tidak azali, maknanya ada permulaan baginya, tapi tidak ada kesudahan baginya. Baginya ada permulaan tapi tidak ada kesudahan baginya. Misal contoh syurga dan neraka. Naam, kedua-dua syurga dan neraka ini makhluk dulunya tiada, kemudian Allah yang menciptakan syurga dan neraka daripada tiada kepada ada. Artinya syurga ada permulaan baginya dan neraka ada baginya permulaan. Tetapi Allah Ta'ala mengkehendaki bagi syurga itu kekal. Dan Allah mengkehendaki bagi neraka itu kekal. Bagi neraka itu kekal. Maka kekal kedua-duanya itu kerana Allah mengkehendaki akan kekal kedua-duanya. Di sini tak boleh kita samakan kekalnya syurga dan neraka ini dan sebahagian perkara-perkara yang lain dengan kekalnya Allah. Tak sama. Kerana kekalnya syurga dan neraka ini, kata ulama, bi'ibqa'illah, kerana Allah yang mengkehendaki akan kekal kedua-duanya. Allah yang mengkehendaki akan kekal kedua-duanya. Adapun kekalnya Allah Ta'ala itu zati, yakni tidak ada yang mengkhususkan bagi Allah Ta'ala itu dengan kekekalan. Tidak macam syurga dan neraka, Allah yang mengkhususkan kedua-duanya dengan kekekalan. Allah yang mengkehendaki kedua-duanya kekal. Adapun Allah kekal, dia zati. Tidak ada yang mengkhususkan Allah Ta'ala dengan kekekalan. Maka tak boleh kita samakan kekalnya Allah dan kekalnya syurga dan neraka. Tak boleh. Tak boleh kita mengatakan syurga dan neraka itu kekal dia sama dengan kekalnya Allah Ta'ala. Juga di sini ajbuz zanab. Ada satu makhluk
Ajbuz zanab ni satu tulang. Tulang duduk dekat tulang punggung seseorang itu. Tulang inilah, dengan tulang inilah dibangunnya manusia, diciptakan manusia, berkembangnya manusia, disusunnya manusia itu di dalam perut ibu. Dan nanti seseorang itu kalau dia meninggal dunia, hatta kalau dia dibom, dia dibakar sekalipun, dia mati dalam laut, badannya dikerat-kerat sekalipun, tapi ajbuz zanab ini dia tidak hancur. Satu tulang kecil sebesar biji sawi ada di tulang punggung, di hujung tulang punggung setiap daripada manusia, disebut dia dengan ajbuz zanab. Ajbuz zanab ni kalau kiranya seseorang tu dia dikuburkan di dalam kubur, jasadnya binasa, jasadnya repuk, rosak, tapi satu tulang kecil yang ada pada punggungnya, tulang monggeng, maka itu dia tidak binasa. Kerana Allah mengkehendaki dia tidak binasa. Katakan orang itu dibom, dia terbakar di atas kapal terbang, hancur kapal terbang, hancur jasad dia. Tapi ajbuz zanab, satu tulang sebesar, sesaiz dengan biji sawi yang ada pada tulang punggung dia, ini tidak hancur. Ini kekal sehinggalah tidak ada penghujung baginya. Dan nanti apabila manusia itu dibangkitkan daripada kubur, maka dia dibangkitkan disusun daripada ajbuz zanab. Daripada ajbuz zanab. Maka maka syurga dan neraka tadi yang kita sebut tadi, dia kekal kerana Allah mengkehendaki akan kekal kedua-duanya. Akan kekal. Itu dari sudut syarak, tidak harus dari sudut syarak itu yang kita sebut. Tapi dari sudut akal, kita kata dari sudut akal memandang kepada syurga dan neraka itu dulunya dia tak ada. Kemudian Allah menciptakan syurga itu daripada tiada kepada ada. Pada pertimbangan akal, kalau ada baginya permulaan, akal boleh terima ada baginya kesudahan. Akal boleh menggambarkan, boleh terima ada syurga ni ada kebinasaan baginya. Neraka ni ada kebinasaan baginya. Dia fana. Akal boleh terima. Tetapi Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Quran bahawa dia mengkehendaki syurga itu kekal dan neraka itu kekal, dan Allah taala tidak akan mengungkiri janjinya. Maka kekallah syurga dan neraka tersebut. Tidak akan binasa lagi. Tidak akan binasa lagi. Kemudian tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, perkara yang ketiga ialah perkara yang azali, yang tidak azali dan tidak abadi. Maknanya baginya permulaan, baginya kesudahan. Maka ini adalah seluruh perkara yang ada di dunia ini, termasuk segala langit-langit, segala bumi-bumi, semuanya ini menerima akan kebinasaan. Ada baginya permulaan, ada baginya kesudahan. Manusia ada baginya permulaan, ada baginya kesudahan. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Begitu juga jin. Ada baginya permulaan, ada baginya kesudahan. Begitu juga malaikat. Ada bagi mereka itu permulaan, ada bagi mereka itu kesudahan. Malaikat, Allah Ta'ala ciptakan mereka itu dengan roh-roh juga. Dengan roh. Dan tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suka saya sebut di sini di penghujung syu'bah yang ke-6 ini yang kita bahaskan pada hari ini, satu kata-kata Ibnul Jauzi, supaya kita berfikir tentang hari akhirat, supaya kita berfikir tentang kubur kita, supaya kita fikir tentang hari kiamat. Kata Ibnul Jauzi, وَمَنْ تَفَكَّرَ فِي الدُّنْيَا قَبْلَ أَنْ يُوجَدَ رَأَى مُدَّةً طَوِيلَةً. Kalau seseorang itu
dia berfikir tentang tempoh dia ada di dunia ini. Sebelum dia ada, dia dapati telah berlalu waktu yang begitu panjang. Dunia ini telah berlalu daripadanya banyak, dan yang baki daripadanya sedikit. Yang baki daripadanya ialah sedikit. Apa yang telah berlalu daripadanya banyak. فَإِذَا تَفَكَّرَ فِيهَا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنْهَا رَأَى مُدَّةً طَوِيلَةً. Kalau seseorang itu dia fikir tempoh yang dia keluar daripada dunia ni, bila dia keluar daripada dunia ni, dia akan fikir tempoh tu lama. وَعَلِمَ أَنَّ اللُّبْسَ فِي الْقُبُورِ طَوِيلٌ. Dia pasti tahu bahawa tinggalnya dia nanti di dalam kubur dalam tempoh yang sangat lama. فَإِذَا تَفَكَّرَ فِي يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Kalau orang itu dia fikirkan tempoh yang dia akan ada di dalam kiamat nanti, alima annahu khamsuna alfasanah. Dia akan tahu tempoh di hari kiamat itu dia akan ada di dalam hari di kiamat ialah selama 5,000 tahun. Seperti yang disebut dalam Quran, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Tempoh hari kiamat itu iaitulah 50,000 tahun. Ibnu Abbas kata hari kiamat ni ada 50 tempat persinggahan, mauqif. Setiap mauqif itu tempat hak kena singgah tu, di situ dia kena berada 1000 tahun. Kalau 1000 tahun di satu tempat, kalau 50 tempat jadi 50,000 tahun, seperti mana disebut di dalam Al-Quran, seperti mana yang disebut oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an. فَإِذَا تَفَكَّرَ فِي اللُّبْثِ فِي الْجَنَّةِ أَوِ النَّارِ عَلِمَ أَنَّهُ لَا نِهَايَةَ لَهُ. Apabila dia fikirkan tempoh yang dia bakal tinggal di dalam syurga atau dia masuk dalam neraka, maka dia sudah tentu tahu bahawa masuk dalam syurga ni, tempoh di dalam syurga tidak ada penghujung baginya. Sangat lama hingga tidak ada penghujung baginya. Dan tempoh di dalam neraka itu juga bagi orang kafir tidak ada tempoh, tidak ada kesudahan baginya. Tidak boleh lagi keluar daripada neraka. Kekal dalam syurga selama-lama dan dapat nikmat yang tidak putus-putus. Dan yang kafir pula kekal dalam neraka selama-lama dan dia berada dalam azab yang tidak putus-putus. فَإِذَا عَادَ إِلَى النَّظَرِ فِي مِقْدَارِ بَقَائِهِ فِي الدُّنْيَا. Kata Ibnul Jauzi, kalaulah kita kembali fikir melihat kepada kadar waktu kita kekal di dunia ni, faradna sittina sanah. Kita boleh katalah kita boleh hidup di dunia ini dalam tempoh 60 tahun. Kebanyakan umat Nabi Muhammad ni 60 tahun. Yalah, kita bukan macam zaman Adam, Nuh. Nabi Adam itu umur baginda 1000 tahun di dunia ini. Nabi Nuh alaihi salatu wassalam 9,000 tahun, 987 tahun. Dan Zulkarnain umurnya 2000 tahun. 2000 tahun. Masya Allah. Maka tempoh yang sangat lama umat sebelumnya. Adapun umat Nabi Muhammad ini, tu pun kalau lama pun sekejap je sebenarnya banding dengan tempoh di dalam syurga, tempoh dalam kubur, tempoh di hari kiamat. Maka di dunia ni kita boleh andaikan umat Nabi Muhammad ni 60 tahun. Mereka hidup di dunia ini, kata Ibnul Jauzi, فَإِنَّهُ يَمْضِي مِنْهَا 30 سَنَةً فِي النَّوْمِ. Sesungguhnya dia telah ambil sebenarnya dalam 60 tahun itu, dia telah gunakan 60 tahun itu untuk tidur sahaja. Banyakkan daripada kita 60 tahun tu mereka tidur je. وَنَحْوُ, dan kata dia, وَنَحْوُ مِنْ 15 فِي الصِّبَةِ. Sebenarnya kalau 60 tahun kita dah guna untuk tidur itu 30 tahun, so ada 30 tahun lagi. Tapi sebenarnya
30 tahun itu bukanlah tempoh kita buat ibadat, kita solat, kita hadir majlis ilmu, kita penuhkan waktu dengan ibadat. Sebenarnya kalau kita tengok-tengok, tak. Kena tolak banyak perkara lagi. Antaranya kata Ibnul Jauzi, 15 tahun masa kanak-kanak, kamu tidak buat ibadat, kamu main dengan kawan-kawan, maka ditolak 15 tahun. Jadi 30 tahun ditolak 15 tahun, itu ada 15 tahun lagi. Maka kata Ibnul Jauzi, فَإِذَا حَسَبَ الْبَاقِي كَانَ أَكْثَرُهُ الشَّهَوَاتِ وَالْمَطَاعِمِ وَالْمَكَاسِبِ. Kalau dia kiralah, calculate waktu yang dia ada dalam 15 tahun ini, juga 15 tahun itu bukan pure, bukan seluruhnya ibadat, bukan seluruhnya duduk dekat masjid, bukan seluruhnya kita sedang zikir, baca Quran, salat. Tidak. Ada juga kita buat perkara yang lain. Bahkan dalam 15 tahun itu, 10 tahun, kebanyakan daripada 15 tahun itu 10 tahun, kita gunakan untuk syahwat, untuk restoran-restoran, dan juga untuk tempat-tempat kerja. Seseorang tu dia pergi tempat kerja dan sebagainya, habis dekat situ je. Jam 2 jam, pergi jam 2 jam balik, restoran makan pagi, petang dan malam, habiskan waktu di situ sahaja. Dan juga keinginan syahwat dirinya, anaknya dan isterinya, dia habiskan waktu ini 10 tahun. Tinggal lagi 5 tahun. Maka kata Ibnu Jauzi, فَإِذَا خَلَصَ مَا لِلْآخِرَةِ. Bila dia dapati bahawa ada lagi 5 tahun, dia buat itu untuk hari akhirat. Dunia apa tu? Solat dia itulah. Puasa dia itulah. Zakat dia itulah. Sedekah dia itulah. Tapi dia kata, wajada fihi minar riya'i wal ghaflah katsiran. Dia dapati ibadat-ibadat yang dia buat tu ada padanya riya, ada padanya sum'ah, ada padanya dosa-dosa yang menyebabkan ibadat-ibadat dia tak dapat pahala. Fabimadha tushtara hayatul abadiyah wa innama thamanu hadhihi sa'at. Dia kata, kalau macam itu, macam mana seseorang tu dia nak masuk ke dalam syurga, yang kehidupan di dalam syurga itu adalah kehidupan yang selama-lama. Kalaulah harga untuk masuk dalam syurga itu ialah waktu-waktu di dunia ini yang dia perlu habiskan dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya habiskan pertemuan kita pada hari ini dengan kata-kata Ibnul Jauzi ini. Aqulu qawli hadha, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.